Kali ini, marilah berkongsi firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Persediaan Tuhan dan Persediaan Kita. Melalui topik ini, marilah mengambil masa untuk memikirkan apakah persediaan yang telah Tuhan lakukan sejak penciptaan dunia demi keselamatan manusia dan apakah persediaan yang perlu kita lakukan pada zaman ini. Dari permulaan, apabila Tuhan membuat rancangan penebusan 6,000 tahun, ke detik apabila kita tiba di kerajaan syurga abadi, Tuhan menyediakan segala-galanya demi menyelamatkan kita, yaitu umat syurga. Biarlah saya mengambil beberapa contoh. Pada masa Nuh, Tuhan membenarkan Nuh menyediakan bahtera sebelum memusnahkan dunia dengan air bah. Pada masa Musa, Tuhan menyediakan angin timur yang kencang untuk umat Israel menyeberang Laut Merah. Tuhan membuatkan angin timur untuk bertiup pada siang dan malam supaya membelah laut. Juga, untuk membebaskan umat Israel dari perhambaan selama 400 tahun di Mesir, Tuhan menyediakan 10 jenis keajaban terlebih dahulu. Tuhan sudah pun mengetahui bahwa tidak akan ada makanan di padang gurun. Jadi Dia menurunkan mana syurga yang mencukupi kepada umat Israel selama 40 tahun. Betul? Hanya itu sahaja. Tuhan tahu bahwa tidak akan ada air di padang gurun. Jadi Dia menyediakan air yang mencukupi di dalam batu untuk mereka semua minum. Untuk menaklukki Yeriko, Tuhan menyediakan jeritan umat Israel, bukan? Anda mungkin fikir, apa yang Tuhan lakukan mungkin berlaku pada masa itu secara tiba-tiba. Tetapi sebenarnya, Dia telah menyediakan segala-galanya untuk kita sejak masa lama dahulu. Kalau begitu, kita juga perlu bersiap sedia demi keselamatan kita. Tidakkah Anda berfikir begitu? Tuhan telah menyediakan segala-galanya untuk setiap satu zaman dari masa lama dahulu. Tuhan telah menyediakan segala-galanya agar kita dapat dibimbing ke keselamatan. Sekarang, kita dipanggil sebagai umat syurga. Kalau begitu, apakah persediaan yang harus kita lakukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk saudara-saudari kita di seluruh dunia? Memikirkan hal-hal ini, janganlah memegang iman sekaburnya, tetapi kita perlu menyertai kerja yang Tuhan jalankan, agar kita dapat melakukan kerja yang bermakna. Perkara paling penting yang mesti kita lakukan ialah pergi ke Samaria dan ke penghujung bumi, serta mencari saudara-saudari kita yang hilang. Agar kita dapat mencari mereka, Tuhan mengajar kita tentang kebenaran yang membolehkan menjadi umat Tuhan terlebih dahulu. Alkitab mengajarkan bahwa kita dapat menjadi umat Tuhan dengan melakukan apa? Tertulis di dalam buku Yeremia bab 31, Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bilakah hal itu boleh berlaku? Apabila kita tinggal dalam kebenaran perjanjian baru. Tuhan berkata, apabila kamu mempercayai perjanjian baru, Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Memandangkan kita telah menjadi umat Tuhan, apakah kewarganegaraan yang akan kita miliki? Menurut buku Filipi bab 3 ayat 20, di manakah kewarganegaraan kita? Apabila kita mengajar dan memberitakan kebenaran perjanjian baru, semua orang yang menerimanya akan menjadi anak-anak Tuhan. Mereka akan menjadi umat Tuhan yang layak mendapat kewarganegaraan syurga. Itulah apa yang Alkitab beritahu kita. Antara perkara yang telah Tuhan sediakan untuk zaman ini, ada perkara yang paling penting untuk dilakukan demi kebaikan orang yang mematuhi perjanjian baru dan menjadi warga negara syurga. Para nabi di dalam Alkitab
mengajar bahawa zaman ini ialah zaman malapetaka. Pada hari berawan dan gelap gelita, bumi akan remuk redam dan hancur luluh. Mata orang akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut. Alkitab memberikan amaran bahawa bumi disimpan untuk malapetaka terakhir yang besar itu. Pada hari seperti itu, siapakah yang dapat diselamatkan? Hanya orang yang tinggal dalam kebenaran perjanjian baru akan diselamatkan dari semua malapetaka. Tuhan sudah pun memberitahu kita tentang itu dan menyediakan jalan keselamatan. Betul? Untuk membuat persediaan keselamatan kita, Tuhan memberitahu banyak kes yang mana orang terselamat dari malapetaka sejak dari zaman Musa pada 3.500 tahun dahulu melalui kebenaran yang tertentu. Apakah kebenaran itu? Kita semua tahu sebaiknya bahawa ia Paskah Perjanjian Baru. Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Sebab itulah Tuhan berkata, tinggal dalam Perjanjian Baru. Orang yang mematuhi Perjanjian Baru ialah umatku. Orang yang mematuhi Perjanjian Baru akan diberikan kewarganegaraan syurga. Aku akan membuatkan semua malapetaka melewati kamu jika kamu menyambut Paskah Perjanjian Baru. Tuhan telah membuat semua persediaan untuk menyelamatkan umatnya sejak beribu-ribu tahun dahulu. Namun, kita nampaknya tidak membuat persediaan yang mencukupi. Kita bahkan belum bersedia untuk mengambil tali keselamatan pun. Jadi Tuhan berkata, beritakanlah Injil ini di Samaria dan ke penghujung bumi. Dalam proses menginjil, Tuhan membenarkan kita mencari segala-gala yang kita perlukan untuk bekerja. Jadi pada hari ini, marilah belajar secara ringkas tentang Paskah Perjanjian Baru yang merupakan kebenaran kehidupan yang Tuhan sediakan. Marilah melihat buku Mazmur, bab 91, ayat 7. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Situasi apabila 1,000 atau 10,000 orang rebah di sisimu akan datang seperti yang diramalkan. Bilakah ia akan berlaku? Dan apakah yang telah Tuhan sediakan untuk kita melepaskan diri dari malapetaka pada hari ia berlaku? Kita perlu pastikannya. Marilah melihat buku 2 Petrus, bab 3, ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Malapetaka pasti akan datang, seperti yang diramalkan di dalam buku 2 Petrus bab 3, Zefania bab 1, Matius, Yesaya dan lain-lain. Kita melihat ramalan di mana-mana sahaja. Kalau begitu, kita mesti berpegang teguh pada keselamatan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Tertulis di dalam buku Mazmur bab 91 ayat 7, walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kalau begitu, bukankah kita harus mencari kebenaran yang diramalkan, yaitu janji Tuhan? Betul, jika kita gagal mencari kebenaran, kita tidak akan dapat menerima janji dan rahmat Tuhan. Marilah mencari janji di dalam rekod yang ditulis pada 3.500 tahun dahulu. Buku Keluaran bab 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kita perlu memberikan perhatian terhadap Paskah di sini. Mengapakah Tuhan menyediakan Paskah dari dahulu?
Apabila Tuhan menyediakan sesuatu, mesti ada masa untuk menggunakannya. Seperti hari apa pada zaman apa, betul? Fikirkan tentang bahtera Nuh. Mengapakah Tuhan memerintahkan Nuh untuk menyediakan bahtera? Bukankah untuk menyelamatkan dia dari kemusnahan? Apabila semua orang dan benda hidup di bumi dimusnahkan oleh air, kalau begitu, mengapakah Tuhan membenarkan kita menyediakan Paskah? Marilah berfikir secara teliti dan memberikan kesyukuran serta kemuliaan abadi kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kita kerana membenarkan kita tinggal dalam Paskah Perjanjian Baru. Kita harus gembira dan bersyukur sepanjang masa serta memuji Tuhan setiap hari, berfikir kita adalah benar-benar diberkati. Betapa gembiranya kita kerana tinggal dalam kebenaran yang begitu diberkati. Setiap kali kita sedar bahawa kita menerima banyak kasih daripada Tuhan, kita menjadi gembira dan bersyukur. Kita takjub dengan rahmat Bapa dan Ibu. Apabila kita datang ke gereja pada hari Sabat, janganlah hanya berpuas hati dengan mencari beberapa ayat di dalam Alkitab. Sebaliknya, marilah berfikir, sejak bilakah Tuhan menyediakan semua ini? Tuhan telah membuat semua persediaan untuk saya. Apabila ada acara dalam keluarga Anda, bilakah Anda mula menyediakannya? Setahun yang lalu? Atau seminggu yang lalu? Tuhan membuat persediaan sebelum penciptaan dunia. Bukankah menakjubkan? Tidakkah kita bersyukur? Memandangkan kerja persediaan Tuhan yang bagus ini telah wujud, kita dapat wujud sebagai diri kita pada hari ini. Tuhan menyediakan terlebih dahulu bahtera untuk hari penghakiman dengan air dan menyediakan angin timur yang kencang terlebih dahulu agar umat Israel dapat berjalan melalui Laut Merah seperti tanah kering. Tuhan menyediakan makanan yang dipanggil mana, mengetahui bahawa tidak akan ada makanan selama 40 tahun di padang gurun. Kita harus menyadari betapa banyaknya keprihatinan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dan haruslah memujinya, menyanyi, kami benar-benar bersyukur kepadamu. Kami benar-benar gembira. Ayat 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melakukan apa? Aku akan lewat daripada kamu. Aku akan melewati kamu. Tuhan membuat janji ini pada 3.500 tahun dahulu. Tetapi bilakah dia mula membuat persediaan sebelum penciptaan dunia? Maksudnya Tuhan sudah pun menyediakannya selama 4,5 bilion tahun. Benar-benar menakjubkan jika dia menyediakannya pada 1,000 tahun dahulu. Jika dia menyediakannya 100 tahun dahulu, ia masih amat mengejutkan. Jika dia menyediakannya setahun dahulu, ia masih hebat. Tetapi untuk kita, Tuhan menyediakan semua kebenaran sebelum penciptaan dunia. Janganlah kita memandang remeh kebenaran. Hari Sabat adalah berharga. Paskah adalah berharga. Semua ini disediakan untuk kita yang hidup pada zaman ini. Tertulis di dalam buku Ibrani bab 11 bahawa tanpa kita, mereka tidak dapat sampai ke kesempurnaan. Kita hidup pada zaman yang paling diberkati. Kita benar-benar bersyukur dan gembira dengan hakikat bahawa kita hidup pada zaman ini. Kita harus menyadari nilainya dan menganggap setiap detik dalam iman kita sebagai berkat yang menakjubkan. Tuhan memberikan Paskah 3.500 tahun dahulu, tetapi kebenaran kehidupan ini telah disediakan dari dahulu. Dia tidak hanya mengucapkan perkataan Paskah dan ia berlaku. Tuhan menyediakannya terlebih dahulu
kerana ia diperlukan pada zaman ini. Untuk menubuhkan Paskah, Tuhan meletakkan makna ke dalamnya pada masa Musa 3.500 tahun dahulu. Apakah maknanya? Maknanya ialah, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Tuhan memberikan kuasa Paskah seperti itu. Maknanya, Paskah mempunyai kuasa seperti itu. Ia akan memainkan peranan seperti itu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus apa? Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Tuhan membuat beribu-ribu persediaan hanya untuk kita. Kita tidak harus bertemu dengan kerajaan syurga tanpa menyediakan apa-apa pun untuk Tuhan, walaupun selama setahun atau sehari. Kita perlu bersiap sedia mulai sekarang. Apakah yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Apakah yang paling menggembirakan Tuhan? Tuhan telah menyediakan segala-galanya dan memberikan perhatian terhadap keselamatan kita sejak masa lama dahulu. Semua buku Alkitab memberitahu kita bahawa Tuhan paling gembira dengan pertaubatan pendosa. Sebab itulah kita perlu membimbing saudara-saudari kita yang hilang ke perjanjian baru dan membantu mereka menyadari bahawa mereka adalah milik syurga. Juga, kita harus menyediakan mereka tentang kuasa Paskah yang telah Tuhan sediakan, seperti yang tertulis, walaupun 1,000 atau 10,000 orang rebah di sisimu, tiada malapetaka akan menimpamu. Betapa banyaknya Tuhan mengasihi umatnya dalam perjanjian baru untuk melindungi kita dari malapetaka, di mana 1,000 atau 10,000 orang mati. Bapa dan Ibu syurgawi sendiri telah datang. Janganlah lupakan kasih dan pengorbanan mereka. Marilah melihat dengan lebih lanjut di dalam buku Wahyu bab 7. Marilah melihat buku Wahyu bab 7 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Secara ramalan, angin merujuk kepada peperangan. Mudahnya, angin dari 4 penjuru bumi merujuk kepada perang dunia. Malaikat menahan angin sekuatnya agar tidak akan bertiup. Marilah melihat ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa meterai Tuhan yang hidup. Dari manakah malaikat datang? Dari tempat matahari terbit, yaitu timur. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Alkitab jelas berkata kepada kita, jangan rosakkan apa-apa pun sehingga Tuhan memeteraikan umatnya pada dahi mereka. Memandangkan kerja pemeteraian bermula dari timur, Injil akan tersebar dari timur ke barat. Ya, sesuatu yang sudah pasti. Yesus mengumpamakan hal ini sebagai kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Adakah terdapat hukum bahawa kilat mesti bermula hanya dari timur? Kilat boleh memancar di timur, atau di barat, atau di selatan, atau di utara. Kilat tidak menyelaraskan arahnya terhadap pancaran. Kira-kira 2000 tahun dahulu, Yesus Kristus sudah pun meramalkan bahawa Injil akan bermula dari timur dan pergi ke barat, seperti yang tertulis di dalam buku Wahyu bab 7 ayat 2. Muncul dari tempat matahari terbit yang membawa meterai Tuhan yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, untuk mencurahkan malapetaka di atas bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi
atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Sementara malaikat menahan angin, Tuhan mencari umatnya. Umat Tuhan, yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan syurgawi, berada dalam perjanjian apa? Mereka berada dalam perjanjian baru. Antara perjanjian baru, apakah kebenaran yang Tuhan janjikan bahwa Dia tidak akan mencurahkan malapetaka? Menurut buku Keluaran bab 12, Tuhan memberikan kita Paskah, yaitu kebenaran kehidupan. Menurut ramalan, di manakah kebenaran kehidupan, yaitu Paskah perjanjian baru, harus muncul? Ia harus bermula dari timur dan pergi ke mana? Ia harus tersebar ke barat. Inilah kerja yang perlu kita buat persediaan. Persediaan dan usaha kita adalah sia-sia berbanding dengan usaha Tuhan. Jadi janganlah kita berkata bahwa kerja kita adalah terlalu sukar. Walaupun untuk sesuatu yang kecil, marilah lakukan dengan sepenuh hati, minda, dan kekuatan kita untuk Tuhan. Agar kita tidak menghadapi malapetaka, apakah yang Tuhan letakkan pada dahi umatnya? Meterai dia. Orang yang belum lagi menerima meterai ini tidak dapat memasuki janji Tuhan. Dan orang yang tidak tinggal dalam janji Tuhan tidak dapat mengelakkan diri dari dimusnahkan seperti yang tertulis di dalam buku Yehezkiel bab 9. Marilah melihat buku Yehezkiel bab 9 ayat 3 dalam versi ABB. Lalu cahaya yang berkilauan, yang menandakan hadirat Tuhan Israel, terangkat ke atas daripada kerub-kerub dan bergerak dari tempatnya, lalu menuju ke pintu masuk rumah Tuhan. Tuhan memanggil orang yang berpakaian linen itu dan berfirman, jelajahilah seluruh kota Yerusalem dan bubuhlah apa? Bubuhlah tanda pada dahi setiap orang yang sedih dan susah kerana segala perbuatan yang menjijikkan yang dilakukan di kota itu. Buku Wahyu bab 7 berkata, meteraikan pada dahi. Dan buku Yehezkiel bab 9 berkata, bubuhlah tanda. Marilah melihat ayat 5. Aku mendengar Tuhan berfirman kepada lelaki-lelaki yang lain, ikutlah dia ke seluruh kota dan bunuhlah setiap orang. Jangan lepaskan seorang pun. Jangan kasihani sesiapa pun. Bunuhlah orang tua, teruna, dara, ibu, dan kanak-kanak. Tetapi jangan sentuh siapa, jangan sentuh seorang pun yang mempunyai tanda pada dahi. Tuhan menyediakan kebenaran Paskah perjanjian baru, berkata, mereka ialah orang yang tidak boleh diapa-apakan. Walaupun 1,000 orang rebah di sisi mereka, 10,000 di sebelah kanan mereka, malapetaka ini tidak akan menimpa mereka. Bukankah kita harus menyambut Paskah sebaiknya? Bukankah kita harus membimbing saudara-saudari kita yang hilang untuk menyambut perayaan kehidupan ini juga? Sebab itulah Yesus berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu. Kita dapat melihat firman ini di dalam kitab Perjanjian Baru. Marilah melihat buku Lukas bab 22. Buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita mungkin berfikir bahwa Yesus mengucapkan firman ini semudahnya. Tetapi jika menyadari bahwa firman ini telah disediakan selama kira-kira 4,5 bilion tahun, kita dapat merasai betapa banyaknya Tuhan mengasihi kita. Untuk memulihkan kehidupan anak-anaknya, Tuhan melakukan usaha besar selama kira-kira 4,5 bilion tahun. Kasih besar Tuhan terkandung dalam Paskah. Jika kita memikirkan ini, bagaimanakah kita dapat meninggalkan Tuhan? Karena Rasul Paulus merasai kasih besar Tuhan, dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesukaran, atau apa sahaja, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau? Kehendaki kami mempersiapkannya. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air.
Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ia detik yang Tuhan nanti-nantikan selama 4,5 bilion tahun. Melalui ini, Dia memulihkan perjanjian baru untuk anak-anaknya dan membuka jalan untuk memberikan mereka kewarganegaraan syurgawi. Detik yang begitu menggembirakan. Yesus berkata, Aku sangat merindui detik ini. Di mata orang lain, ia kelihatan seperti perbuatan, hanya memecahkan roti dan berkongsi wine, duduk di ruangan atas bilik Markus sahaja. Namun di dunia rohani, persediaan itu mengambil masa lebih daripada 4,5 bilion tahun dalam kasih besar Tuhan. Semua ahli Sion kita harus merasai kasih Tuhan yang menakjubkan ini. Tuhan membuat persediaan yang baik seperti itu dan memberikan kita kebenaran Paskah Perjanjian Baru untuk menyelamatkan kita dari penghakiman terakhir oleh api. Jika Tuhan mengarahkan malaikat untuk mengajak kita, mereka mungkin ketinggalan sesuatu. Tuhan tidak dapat mengamanahkannya kepada malaikat. Jadi apa yang Dia lakukan? Tuhan sendiri datang dan mengajarkan Paskah. Sehingga masa itu, betapa cemasnya Dia. Iblis menghalang kerja Tuhan dengan menciptakan banyak situasi yang buruk agar orang tidak dapat menganggap kerja Tuhan sebagai kerja yang kudus dan benar. Akhirnya, masanya telah tiba. Hari itu telah datang. Tuhan sangat terharu sehingga kan berkata, Aku sangat rindu makan Paskah. Kebenaran Paskah Perjanjian Baru ditubuhkan dalam keinginan Tuhan yang kuat itu. Tuhan telah menyediakan semua sistem kebenaran untuk menyelamatkan kita pada hari malapetaka agar semua orang dapat menghadiri upacara Paskah yang baik ini yang Tuhan sediakan. Marilah kita menginjil kepada orang di sekeliling, kawan, sanak saudara, rakan sekerja, kenalan lain, juga jiran-jiran, dan bahkan kepada orang yang tidak dikenali pun. Marilah kita menginjakan kebenaran perjanjian baru kepada mereka semua. Tuhan berkata, akan ada sukacita di syurga kerana satu orang berdosa yang bertaubat, lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Marilah kita membawa sukacita itu kepada Tuhan setiap hari. Saya berharap tiada seorang ahli keluarga Sion pun yang akan dikecualikan dari keselamatan di syurga yang Tuhan telah sediakan. Saya berharap bahawa anda membawa sukacita yang besar kepada bapa dan ibu dan akan menerima berkat besar pada hari Sabat ini. Dengan ini saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih banyak.